Dan buku teks masing-masing. Dah sedia dengan buku teks? Kalau dah sedia, kita boleh mulakan pembelajaran kita hari ini, iaitu berkaitan dengan bentuk muka bumi. Iaitu kalau kita lihat di sini, bentuk muka bumi ini iaitu tanah pamah dan kaki bukit. Kalau untuk bentuk muka bumi yang tanah pamah ni maknanya tanah rata, dan tanah yang sedikit di kaki bukit tu, di bawah-bawah bukit tu ya, so situ banyak hutan hujan tropika. Banyak hutan hujan tropika yang tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit bersaliran baik, dan pokok-pokoknya adalah pokok yang tinggi dan bersaiz-saiz yang besar-besar. Dan kawasannya berada di bawah 180 meter ya, di bawah 180 meter dari aras laut. Okey. Dan akar banir berfungsi untuk menyokong pokok daripada tumbang. Akar banir ni macam mana cikgu? Okey, akar banir ni sebenarnya seperti inilah. Kalau kamu lihat ni, ni pokok yang berakar banir, akarnya besar. Akarnya besar ni, ini dikatakan akar banir. Okey, untuk apa fungsi akar banir ni? Supaya pokok besar-besar tu tidak tumbang. Jadi itulah fungsi akar banir. Ingat akar banir tu ya. Akar banir berfungsi untuk menyokong pokok daripada tumbang. Baik. Kemudian kita lihat juga di sini, kalau untuk kawasan-kawasan bentuk muka bumi seperti di muara sungai, seperti di muara sungai, kemudian juga di pinggir-pinggir tasik, maknanya tepi-tepi tasik, dan juga di pinggir-pinggir laut, kawasan ini biasanya kawasan yang berpasir atau berlumpur. Ditumbuhi hutan pantai, dan kawasan pinggir laut yang terlindung dan muara sungai, maknanya kuala sungai nak masuk ke laut ke, itu berlumpur. Kawasan pinggir laut yang terlindung dan berlumpur ditumbuhi hutan paya air masin. Manakala tanah pamah yang sering ditenggelami air akan ditumbuhi oleh hutan paya air tawar. Macam kita lihat kat sini kan. Yang ini muara sungai. Apa itu muara sungai? Iaitu apabila tempat itu, sungai ini nak masuk ke laut. Nampak tak? Air sungai ini nak masuk ke laut kan? Jadi ini dah kuala sungai. Ini dipanggil muara sungai. Air sungai akan masuk ke laut. So itu dipanggil muara sungai, dan di sini ada banyak hutan pantai dan juga hutan paya air masin. Manakala di sini pinggir-pinggir laut, di tepi laut, kemudian juga di tepi-tepi tasik, pinggir-pinggir tasik, dan juga kita katakan kawasan-kawasan yang ditenggelami air, itu dikatakan hutan paya. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, kita telah mempelajari dua, tanah pamah dan kaki bukit, hutan hujan tropika. Manakala muara sungai ataupun pinggir tasik ataupun pinggir laut itu akan membentuk hutan pantai dan hutan paya air masin serta air tawar. Manakala tanah tinggi yang melebihi 1,200 meter dari aras laut, tumbuh-tumbuhan yang ini adalah pokok-pokok yang bersaiz kecil, dan pada ketinggian 1,800 hingga 2,900 meter pula terdapat tumbuh-tumbuhan seperti lumut dan pokok-pokok tumpang seperti orchid serta pokok-pokok bantut ataupun pokok-pokok yang rendah-rendah. Ini antara contoh pokoknya, iaitu spruce, kemudian pokok rhododendron, dan juga pokok-pokok yang berlumut ini dalam ketinggian 1,200 meter. Jadi siapa yang pernah pergi ke gunung, kalau panjat gunung, siapa pernah pergi panjat gunung, so dia akan tahu bahawa banyak lumut di atas pergunungan ini. Baik, itu fakta yang pertama, iaitu faktor yang pertama, iaitu berkaitan dengan bentuk muka bumi. Yang kedua, iaitu faktornya adalah saliran. Saliran itu maknanya apa? Tempat di mana air mengalir. Dan saliran ni ada dua jenis, iaitu
bersaliran yang baik, okey, bersaliran baik, dan satu lagi bersaliran yang buruk. Kalau bersaliran baik, maknanya air itu mengalir keluar. Air itu sentiasa mengalir. Tapi kalau bersaliran buruk, airnya bertakung. Dia tidak mengalir. Itu kena faham ya. So, contohnya saliran yang bersaliran baik. Pokok-pokok yang ada seperti pokok cengal, pokok tualang, pokok kelapa dan pokok rum. Ini adalah pokok-pokok yang di kawasan bersaliran baik. Contohnya di mana? Di Pulau Sipadan, di Desaru Johor dan air terjun Lasir iaitu di Terengganu. Tapi kalau bersaliran buruk pula, ada pokok-pokok seperti mengkuang, mersawa paya, meranti paya, kempas, nipah dan juga nibung. Dan biasanya bersaliran buruk ini terdapat di kawasan tasik-tasik seperti Tasik Chini dan juga Tasik Bera di Pahang serta Delta Labuk Sagut di Sabah. Itu antara yang kita lihat berkaitan dengan jenis-jenis pokok dan lokasi-lokasinya. Baik. Kemudian dari sudut iklim. Iklim ni kalau kita lihat Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Kita tahu daripada awal lagi memang iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Dan purata suhu ialah 27 darjah Celsius dan menerima hujan yang banyak iaitu kira-kira 2,600 mm setahun. Memang tinggi. Ini kita dah belajar semasa tingkatan 2 dulu ya. Iaitu suhu, kemudian hujan. Okey, kita dah belajar. So, purata suhu yang tinggi, suhu yang tinggi serta penerimaan cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak ini menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. So, suhu di kawasan tanah tinggi ini berbeza daripada kawasan-kawasan tanah pamah. Seperti kalau kita lihat suhu kira-kira 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi menggalakkan pertumbuhan hutan gunung seperti yang terdapat di Gunung Kinabalu. Cikgu rasa kita dah tengok Gunung Kinabalu kan. Kita dah pergi Gunung Kinabalu tu. Baik. Kemudian kita dah lihat berkaitan dengan bentuk muka bumi, kita dah lihat faktor seterusnya iaitu saliran, faktor yang ketiga iaitu iklim dan satu lagi kita nak belajar faktor seterusnya kenapa tumbuh-tumbuhan ini berbeza kerana jenis tanah. Tanah ya. So Malaysia kaya dengan pelbagai jenis tanah, antaranya tanah aluvium, tanah latrit, tanah gambut dan juga tanah berpasir. Setiap jenis tanah ini sesuai untuk tumbuhan-tumbuhan semua jadi yang tertentu saja. Maknanya bukan semua pokok boleh ditanam di semua jenis tanah. Ada jenis pokok yang tak boleh tanam di aluvium. Ada yang hanya boleh ditanam di latrit saja. Ada yang boleh tanam di tanah yang gambut saja. Ada yang boleh ditanam di tanah yang berpasir saja. So dia tak boleh tanam pokok tu di semua tempat, tak boleh. Sebab jenis tanah yang berbeza-beza. Sebagai contoh kalau kita lihat di sini ya. Okey. Hutan hujan tropika kalau kita lihat di sini, biasanya hutan hujan tropika yang 180 meter ke bawah tu, kebiasaannya jenis tanah dia adalah tanah aluvium dan tanah latrit. Tanah aluvium ni sebenarnya adalah tanah liat tau. Tanah liat tu yang biasanya banyak terdapat di sawah-sawah padi, di kawasan-kawasan yang ada penanaman-penanaman, biasanya tanah aluvium ataupun orang biasa panggil tanah liat. Tanah liat. Itu tanah aluvium ya. Kemudian tanah latrit, tanah latrit ni adalah tanah yang berwarna merah. Siapa pernah tengok tanah warna merah yang dekat tepi-tepi bukit tu? Bila kamu lalu kat highway ataupun jalan raya kan, kalau kamu nampak ada tanah runtuh ke kan, kamu akan nampak tanah dia berwarna merah. Pernah tengok tak? Merah ke? Ya. So tanah yang berwarna merah ataupun oren-oren sikit tu, itu dipanggil tanah latrit.
Itu tanah latrit tau. Tengok warna pun tahu. Oh, kalau merah tu tanah latrit. Dan tanah itu biasanya terdapat di kawasan-kawasan yang berbukit bukau sikit. Berbukit bukau sedikit ya. Jadi kalau kita lihat pokok yang ada di situ adalah pokok-pokok kayu balak seperti pokok kayu cengal, meranti dan tualang. Ini pokok-pokok kayu balak. Kalau di Sabah, Sarawak memang banyak balak. Betul tak Maira? Memang kat sana memang banyak kayu-kayu balak. Okey. Dan sebagai contoh kalau kita lihat, di manakah tempat-tempat yang ada tanah aluvium dan tanah latrit? Seperti di kaki Banjaran Titiwangsa iaitu di Perak dan juga Banjaran Tahan di Pahang. Itu jenis tanah aluvium dan tanah latrit. Kalau hutan paya air masin pula, biasanya dia adalah tanah gambut dan tanah aluvium. Kenapa tanah gambut dengan tanah aluvium cikgu? Sebab tanah gambut dengan tanah aluvium ni dia akan mampu untuk menakung air. Tanah aluvium ni dia boleh menakung air, menyebabkan air-air di situ akan apa? Akan berkumpul dan bertakung aja. Sebagai contoh sebagai contoh. Kamu perasan tak apa ni? Kamu perasan tak tanah yang berada di kawasan sawah padi? Pernah tengok sawah padi kan? Pernah tengok sawah padi kan? Sawah padi kan dia akan ditanam di kawasan yang berair, betul tak? Air dia sentiasa ada je kan? Kamu tahu tak kenapa air itu boleh bertakung? Kerana tanah jenis itu di situ adalah tanah aluvium. Di mana tanah aluvium dia akan menakung air. So air tak bergerak. Dan di situ boleh ditanam pokok-pokok padi. Itulah kegunaan tanah aluvium. Yes, kegunaan tanah aluvium. Okay. Dan pokok-pokok yang ada di hutan paya air masin ini seperti pokok bakau, kemudian bakau jongkong dan juga bakau api-api. Dan lokasinya banyak terdapat di laut. Ini bukan laut kalau kamu ada buku, boleh tuliskan kat sini. Dia bukan laut sebenarnya ni. Bukan laut. Bukan laut matang, bukan. Sebenarnya ejaan dia salah. Sebenarnya ejaan dia adalah iaitu apa tahu? Iaitu ejaan sebenarnya ialah iaitu larut matang. Ejaan sebenarnya ialah larut matang, bukan laut matang larut matang. Tolong betulkan So di situ hutan paya air masin. Okay. Contohnya di larut matang, kemudian juga yang berada di sungai, Sungai Muara, Sungai Perak dan juga di Tanjung Piai, Johor. Manakala hutan paya air tawar, banyak juga tanah gambut dan tanah aluvium, iaitu banyak terdapat pokok nipah, mengkuang dan juga pokok terak seperti yang ada di Tasik Chini dan Tasik Bera di Pahang serta Delta Sarawak ataupun Delta Rajang di Sarawak. So jenis tanah pun berbeza kalau kita lihat di sini hutan pantai, tanah berpasir. Tanahnya pasir dan jenis pokok ada tapak kuda, pokok ru dan pokok kelapa. Dan contoh lokasinya iaitu di Pantai Irama di Kelantan dan Pantai Tanjung Ru di Langkawi. Hutan gunung pula adalah kebiasaannya tanah latrit. Ya, betul Iskandar. Hutan tu kat pantai. Betul. Okay. Hutan gunung di tanah ada tanah latrit seperti pokok oak, laurel, paku pakis. Dan tanah latrit ini biasanya terdapat di hutan gunung, terdapat di Gunung Kinabalu dan Gunung Jerai, iaitu di negeri Kedah. Yes. Nampak tak di sini? Tanah aluvium, tanah lanar yang terdiri pada mendapan lumpur dan kelodak pasir. Tanah latrit adalah tanah liat warna merah. Tanah gambut, tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang telah reput. Dan tanah berpasir ialah tanah yang
terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mempunyai butiran kasar dan berkerikil. Jadi itulah kita lihat hutan, hutan pantai dan juga pelbagai lagi. Okey, baik. Kalau kita belajar geografi, okey, tak sah kalau kita tidak melawat kawasan. Kita kena melawat kawasan sebenarnya. Okey. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini ya, nak melawat kawasan tak? Nak melawat kawasan tak? Ini kita nak lihat kawasan-kawasan tertentu. Okey. Okey, baik. Sebagai contoh. Yes, tak apa lah. Cik Airil, tak apa lah kan. Okey, baik. Kita lihat sebagai contoh ya, yang dikatakan pantai-pantai. Nak dikatakan pantai ya. Nanti penat esok puasa. Alah, alasan je tu Airil. Tu semua alasan. Okey, baik. Kita lihat hutan pantai yang terdapat di pantai-pantai yang terdapat di negeri Kelantan. Ni hutan-hutan pantai, iaitu di kawasan Tumpat. Okey, ada siapa kat sini daripada orang Kelantan ada? Tak ada ya? Tak ada. Ada orang Kelantan kat sini. Kita nak tengok kat mana kita boleh mendarat untuk kita lihat hutan pantai. Pantai Genting, jom kita tengok. Hutan pantai. So kalau kita lihat di sini hutan pantai, okey, apa yang terdapat di sini hutan pantai. Jom kita mendarat dan kita lihat. Inilah bentuk hutan pantai. You see? Nampak tak? Kamu tahu ni pokok apa ni? Ni pokok ru tau. Terbang ke mendarat dah. Ini pokok ru. Ya, ini pokok ru. Nampak tak? Ni pokok ru, hutan pantai. Okey, banyak pokok ru. Inilah contoh pokok ru ya. Banyak pokok ru ni. Okey. Dan jenis tanah dia adalah tanah jenis berpasir. Tanah jenis berpasir. Kita tak nampak pula jenis pasir dia kan. Tapi kalau kita zoom ini, okey, kalau kita zoom ini, memang tanah dia jenis tanah yang berpasir. Tanah berpasir. Okey. So kalau kita move ke depan, ada juga terdapat semak samun, tetapi di sini terdiri daripada banyak pokok-pokok ru. Pokok-pokok ru bermakna ini adalah menandakan kawasan ini adalah hutan pantai. Ni hutan pantai lah ni. Siapa pernah pergi hutan-hutan pantai seperti ni? Pernah pergi? Tak pernah ya? Dan kalau kita lihat di sini, ni dia kalau putih-putih tu hutan pantai lah tu. Hutan pantai. So ini di mana? Di negeri Kelantan. Di negeri Kelantan ya. Ada hutan pantai. Panjang hutan dia ni. Panjang hutan dia. Yes. Okay, so mungkin kalau kita lihat di sini ada satu tempat yang di hujung ni yang mungkin kita boleh lawati ya. Iaitu di kawasan hutan-hutan pantai ini. Okay, kita cuba mendarat untuk lihat hutan pantai. Yes. Tu sana tu pantai tu. Okay. Dan kalau kita lihat terdapat juga rumput dan juga banyak pokok kelapa. Okay, ini pokok kelapa. Okay, dan juga kawasan-kawasan yang banyak pokok ru tadi. Nampak tak? Ini kan pokok ru ni. Pokok ru. So ini adalah hutan pantai. Dan jenis tanah dia adalah tanah yang berpasir. Kamu lihat pun kamu tahu. Ini tanah yang berpasir. You see? Tanah berpasir. Okey. Nampak tak? Okey. So inilah hutan pantai. Okey. Ada sebarang pertanyaan?
Ada nak tanya apa-apa? Rumput. Wah. Panjat pokok tu cikgu. Gila nak panjat pokok. Ya, hutan. Yes. Hutan kat pasir. Yes. Pokok ru. Okay. Yes. Panjat pokok tu cikgu tak pernah. Okay. Tanahnya tu lah. Wah, rumput. Rumput memang ada pandai. Okay. Kenapa kelapa bukan kat pasir? Kelapa bukan kat pasir? Okay. Tak apa. Nanti kita tengok bulan puasa nanti ya, Iskandar. Okay. Kenapa kelapa bukan kat pasir? Memanglah pokok kelapa kat pasir. Tadi kan kat pasir tu. Dekat pasir lah tu. Kau ingat apa? Pasir lah tu. Sikitnya, memanglah nak banyak, kita boleh pergi tengok dekat mana? Kita boleh tengok dekat kawasan-kawasan seperti di Terengganu. Nak tengok Terengganu pula. Ni Terengganu. Terengganu ni insya-Allah banyak kawasan-kawasan yang berpasir dan banyak pokok kelapa. Okey. Sebagai contohnya kalau kita boleh lihat, harap-harap adalah okey, iaitu di kawasan ini. Kita ni kerja asyik jalan aja kan. Okey. Ni tepi pantai. Okey. Pantai ya. Nampak tak pokok kelapa ni? Pokok kelapa lah ni. Di pokok kelapa, dan tanah di sini adalah tanah jenis berpasir. Tanah jenis berpasir. So pokok-pokok ini, okey, kenapa ditanam di tepi-tepi laut? Kerana pokok-pokok ini mampu untuk menahan angin laut yang kuat. Angin laut kan kuat kan? So sebab itu dia wujud ataupun dia terbentuk di kawasan ini. Okey. So itu yang kita katakan sebagai kawasan yang ada di tepi pantai. Okey, itu hutan pantai. Sekarang kita nak tengok hutan paya air tawar. Hutan paya air tawar dah mentionkan tadi, iaitu kat mana? Iaitu di Tasik Bera. Di Jerantut Pahang. Jom kita pergi tengok Tasik Bera. Tasik Bera kat mana? Ni Tasik Bera. Okey. Tasik Bera di Pahang. Okey. Tasik Bera ni macam kurang cantik sikit. Kita lihat Tasik Chini yang lebih baik. Okey. Kat mana Tasik Chini? Okey. Inilah dia Tasik Chini. Nampak tak? Tasik Chini ya. Di mana Tasik Chini ini kita tahu bahawa ini adalah hutan paya air tawar. Hutan paya air tawar. Nak mendarat tak? Kalau nak mendarat kita akan tengok. Okey. Hutan paya air tawar. Macam mana rupa bentuk hutan paya air tawar? Okey. So kita akan mendarat di hutan paya air tawar. Kalau kita lihat mendarat di sini. Okey. Hutan paya air tawar. Macam mana rupa bentuk dia? Inilah dia. Dari atas langit, inilah dia hutan paya air tawar. Okey. Dia kawasan yang bersaliran buruk. Kenapa bersaliran buruk? Kerana airnya tidak mengalir. Okey, dia tidak mengalir, so dia berkumpul di situ dan ini menyebabkan alamak, tiba-tiba bau kopi. Okey. Nasib baik pukul 6 sekarang hari ni kan. Besok pukul 6 bau kalau ada kopi lain macam tu. Okey. Pukul 6 dah start kopi lain macam. Okey. Thank you sayang. Alright. So inilah kalau kita lihat berkaitan dengan jom sungai. Okey. Thank you Myra. Okey. So kalau kita lihat di sini, inilah dia paya air tawar di Tasik Chini. Dan kalau kita nak lihat di sini, selain daripada tempat yang tadi tu, mungkinkah ada tempat lain untuk kita mendarat dan kita mungkin boleh pergi tengok?
Untuk paya air tawar ini iaitu di Tasik Chini. Oh, rupanya Tasik Chini telah menjadi tempat pelancongan. Tasik Chini ni menjadi tempat pelancongan ya. Korang pernah pergi? Tak pernah pergi Tasik Chini ni memang tempat kawasan pelancongan di mana ramai yang datang untuk melawat Tasik Chini sebenarnya. Dan kalau kita lihat selain daripada situ, mungkinkah ada kawasan lain yang mungkin kita boleh kita boleh mendarat dan kita boleh tengok. Okey. Sebenarnya kalau Tasik, kawasan-kawasan ini dia tak ramai yang ambil gambar sebenarnya kawasan Tasik Chini ya. Sebab apa? Sebab Tasik Chini ni dia penuh dengan apa? Penuh dengan misteri. Dikatakan Tasik Chini ini banyak naga. So ada dragon. Dikatakan bahawa Tasik Chini ni ada dragon. Sebab itu mereka tak kuranglah untuk mengambil gambar kat sini. Jadi itu ceritanya lah. Yes, betul. So terdapat juga hutan-hutan ini seperti kawasan-kawasan pokok-pokok yang ditenggelami air ya. Kalau kita lihat inilah dikatakan sebagai hutan paya. Hutan paya air tawar. Selain daripada Tasik Chini ni, kalau kita lihat sebenarnya Tasik Chini ada kawasan yang boleh dilihat di tempat lain tetapi mungkin kita dah tak jumpa dah sebab dia mungkin begitu misteri sekali. Sebenarnya satu lagi Tasik iaitu Bera. Bera Lake. Tapi itulah masalahnya sekarang ni di kat mana Bera Lake tu sebenarnya ya? Okey, ini Tasik Bera. Akhirnya jumpa juga Tasik Bera. Okey. Sebutannya kena betul Oh ya ke Airil? Oh ya ke? Disilapkan dengan ilkod. Oh ya ke? Mungkin juga. Tapi sebenarnya dia orang kata ada juga dragon I don't know. Sejarah dia kata ada dragon. Okey. So kalau kita lihat di sini Tasik Bera ada tempat untuk kita mendarat dan kita mendarat. Cuba untuk lihat bagaimana keadaan Tasik Bera itu sebenarnya. Inilah dia. Tasik Bera. Dan ini adalah pokok mengkuang. Kalau kamu lihat ni, inilah dia pokok-pokok mengkuang di mana dia punya akar dalam air. Akar dia dalam air. Ni pokok-pokok mengkuang ya. Yang kita belajar tadi. Sebenarnya Tasik Bera tadi mungkin silap. Macam padi, lebih kurang lah. Macam padi, lebih kurang lah jadi kalau kita lihat, inilah kawasan yang kita kata sebagai kawasan Tasik Bera. Dan bolehkah kita move untuk ke depan lagi? Ya yang? Hantar apa? Okey. Baik. Okey, kalau kita lihat di sini, inilah semakin menghampiri ke jeti ni. Okey. Kalau kita lihat, inilah dia. Gambaran sebenar pokok-pokok mengkuang yang banyak terdapat di macam pokok bakau ya. Ada buaya ke? Kemungkinannya ada. Kemungkinannya ada. Okey, kemungkinannya ada. Tapi kalau dia bersambung, Tasik ni bersambung dengan sungai, ia mungkin ada buaya. Okey. Jadi ada kemungkinan ada buaya jugalah. Ini dikatakan Tasik Bera iaitu hutan paya air tawar. Okey, hutan paya air tawar. Baik. Kemudian kita nak lihat di Larut Matang. Larut Matang. Okey. Okey. So kalau kita nak lihat Larut Matang di mana di negeri Perak dan kawasan dia adalah kawasan di sini di Perak. Dan kalau kita boleh lihat kawasan ini, inilah di pinggir-pinggir tepi laut ini dikatakan hutan paya air masin.
Ni ada hutan paya air masin, dan hutan paya air masin ni biasanya ada jugalah buaya. Pun ada buaya juga ya. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, Kuala Sepetang, ada tempat di Kuala Sepetang yang mungkin kita boleh turun dan kita nak lihat kat sini. Sebagai contoh di kawasan sini ya, kita nak lihat hutan paya tu macam mana bentuk dia, hutan paya. Okey. Ini tempat kolam ikan. Okey, kolam ikan, dan inilah dia. Okey, di kiri dan kanan tu ada hutan ya. Hutan paya air masin. Tak nampak pula hutan dia. Kalau kita lihat, alamak, yang bulat ni bukan hutan ya. Yang bulat putih tu bukan hutan. Okey, itu lain. Sekarang ada yang kata itu kepala tu bukan hutan ya. Yang hutan yang hijau tu, bukan yang putih ni. Hati-hati. Kan salah pula nanti. Okey, baik. So hutan paya, ni ramai yang lihat kolam ternakan ikan di sini ya. Putih tu lebih cantik, suka hati je kan. Okey, so ada orang lah kat sini. Yes, betul. Mereka sedang melihat tempat ternakan ikan di sini ya. Di mana? Ini di hutan paya air masin. Dan ada tak tempat lain untuk kita lihat? Yes, ada juga. Okey, iaitu di kawasan hutan paya air masin. So ada kawasan di dalam, di tengah-tengah ni. Ada apa dalam ni? Dalam hutan ni. Inilah dia. Okey, kalau kita lihat, inilah hutan paya air masin. Sebab dia berhampiran dengan laut, so dia mendapat air masin. Dan ini adalah pokok-pokok bakau ya. Ini pokok-pokok bakau. Okey. So kalau kita lihat pokok-pokok bakau ini, ini di muara sungai, iaitu sungai ni dia nak masuk ke laut. Ya, sungai ni dia nak masuk ke laut. Jadi sebab itu dia nampak kat ujung tu adalah laut. Okey, yang ujung ni adalah laut, dan di tepi-tepi ni adalah hutan paya air masin. So kalau kita lihat jenis pokok dia, inilah pokok bakau. Pokok-pokok bakau, yang mana pokok-pokok ini tumbuh di kawasan yang berlumpur. Tanah dia berlumpur. So sebenarnya kamu boleh imajinasikan hutan-hutan ini apabila kamu pergi ke tempat-tempat inilah. Ke tempat-tempat seperti ini. So ini dikatakan sebagai hutan paya air masin. Baik, bagaimana pula dengan hutan pantai, cikgu? Hutan pantai tak payah ceritalah. Hutan pantai contohnya kita pergi ke pantai di kawasan Langkawi. Okey. So pernah pergi Langkawi? Kita tengok di Langkawi. Okey, dan kita mungkin boleh pergi ke kawasan yang mana terdapatnya pantai-pantai yang bersih. Seperti mungkin di kawasan-kawasan pantai ini. Okey. Yes. Hutan pantai di sini ada. Kalau kita lihat. Sekejap. Okey. Yes. Inilah dia. Okey. Hutan pantai. Oh, ada Mat Saleh ambil gambar. Ni dia. Pantai yang bersih. Putih. Jadi inilah dia yang terdapat di Langkawi. Okey, banyak pokok-pokok tu, dan kita nak pergi ke satu lagi kawasan iaitu hutan gunung. Dan cikgu nak ajak kamu pergi gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia, iaitu Gunung Tahan. Siapa pernah pergi Gunung Tahan? Tak pernah pergi kan? Gunung Tahan. Inilah Gunung Tahan, iaitu gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia. Ya, ini gunung tertinggi di semenanjung Malaysia. Okey, so kalau kamu perhatikan dia memang tinggi, dan kalau kita lihat di sini
okey, dia menjadi tumpuan para pendaki gunung untuk mendaki ke kawasan ini. Okey, so kalau kita lihat boleh kita turun untuk di kawasan pergunungan ini, dan inilah dia di puncak Gunung Tahan. Okey, ini puncak Gunung Tahan di mana masih ada pokok-pokok, okey, dan kalau kita lihat banyak pokok-pokok yang dipanggil pokok renek. Kalau kamu belajar, kita belajar tadi geografi kan, pokok yang semakin tinggi dia menjadi pokok-pokok yang rendah-rendah, iaitu pokok-pokok renek. Okey, pokok-pokok renek di sini. Okey, ini iaitu di Gunung Tahan. Dan juga kalau kita lihat dia terdapatnya pokok-pokok yang berlumut. Okey, kerana lumut boleh hidup dengan mudah di sini kerana lembap. Udaranya yang lembap. Contohnya ni. Okey, ni pokok-pokok yang berlumut lah ni. Ada lumut. Okey, kita lihat banyak lumut kat sini kan yang warna hijau tu kan. Itulah dikatakan sebagai okey, peliknya ini kesan gambar lah Mira. Kesan gambar, bukan pasal orang tu yang tak ada. Kau ni kan. Okey. Kesan gambar tu sebenarnya. Mungkin ada di tempat lain kalau kita lihat, iaitu di kawasan yang di tempat lain. Okey, inilah dia. Kalau kita lihat pokok-pokok renek di sini yang rendah-rendah, dan kalau kita lihat batuan dia adalah batu-batu merah, iaitu batu-batu laterit, dan terdapat juga pokok-pokok yang pokok-pokok renek, kita kata pokok renek dan juga kawasannya biasanya lembap, so kawasan ini biasanya terdapat banyak takungan-takungan air. Itulah pasal itulah Airil, kita pun tak tahu ya kot. Airil main hentam je, suka hati dia je kan. Kan. Okey, so terdapat pokok-pokok bunga yang cantik-cantik seperti ini. Okey, namun harus diingat kalau kamu naik ke gunung, jangan sesekali untuk memetik apa juga pokok di sini. Okey, jangan memetik apa juga pokok di sini, kerana dikhawatiri pokok-pokok ini ada dia punya tuan dia. Nanti siap-siap bulan kamu petik pokok tu, tuan dia datang petik kamu pula. Bahaya. Kan. Jadi inilah antara pokok-pokok yang terdapat di puncak Gunung Tahan. Wah. Okey, memang cantik kan. So kalau kita lihat di sini terdapat, okey, ini puncak Gunung Tahan. So kalau kita lihat terdapat juga banyak laluan-laluan untuk yes kat sini. Okey. Apa pula bersidai-sidai baju orang ni. Okey. So kalau kita perhatikan, ini kawasan yang berlumut, nampak berlumut? Lumut memang terdapat di puncak-puncak gunung. Tuan jenis apa tu? Jenis kompom-kompomnya bukan manusia lah, Skandar. Bukan manusia. Okey. Bukan manusia ya. So jangan ya. Okey. So kalau kita lihat, ini adalah di Gunung Tahan. Okey. Ni Gunung Tahan. Alright. So kalau kita lihat itu Gunung Tahan, dan ada satu lagi gunung yang kita boleh lihat, iaitu seperti biasa, iaitu di gunung mana? Gunung Kinabalu. Okey, Maira. Kamu di Sarawak kan? Kamu di Sarawak kan? Di Miri kan? Di Miri ada ni tak? Ada gunung-gunung yang tertinggi yang kamu pernah naik ke? Maira. Ya, gunung apa tu? Gunung apa tu?
Ini seperti mana yang kita gambarkan ini, saya malas pergi. Okey, malas nak pergi ya. Boleh macam tu. Malas nak pergi. Okey, tak apa. So kalau kita lihat seperti biasa kita pernah pergi beberapa tempat di Gunung Kinabalu. So antara tempat yang kita tak pernah pergi lagi mungkin tempat-tempat seperti ini. Inilah dia. Gunung Kinabalu. Okey. Gunung Kinabalu yang mana kita perhatikan kemuncak Gunung Kinabalu ya. Ini kemuncak Gunung Kinabalu. Dan kita lihat semakin tinggi gunung-gunung ini, maka kalau kita lihat batuan-batuan dia pun adalah jenis batu-batu, bukan lagi jenis tanah. Macam kat bulan, memang macam kat bulan lah kan. Memang macam kat bulan, tapi sebenarnya itu adalah kita kata sebagai gambaran yang ada di gunung itu, iaitu Gunung Kinabalu. So kalau kita lihat, nampak. Tapi pemandangan memang cantik lah. Pemandangan memang cantik. So kalau kita lihat, inilah Gunung Kinabalu. Yang tinggi dia adalah 4,100. Sudahlah kau Airil, kan tiba-tiba sejuk pula kan. Ini adalah Gunung Kinabalu dan paling cantik sebenarnya adalah view dia. Turun dulu sejuk. Itulah. View dia memang cantik lah. Dengan banjaran-banjaran gunung yang ada di sini, dan kita tahu ianya adalah daripada banjaran Crocker. Ya, banjaran Crocker. So kalau kita lihat di sini hampir tidak ada pokok yang ada di gunung ni ya, tidak ada pokok. Yang ada pun cuma apa? Nampak tak di sini? Okey, pokok-pokok seperti rumput-rumput kecil, pokok-pokok renek ni, dan juga adanya lumut. Okey, ada lumut. So itu saja yang mampu hidup di ketinggian 4,000 meter daripada aras laut ini. Okay. So kalau kita lihat hanya ada macam sedikit rumput-rumput dan juga ada lumut. Itu saja yang mampu hidup di kawasan hutan gunung di puncak gunung ini. Okay. So itulah yang kita telah lihat di mana ni, iaitu di Gunung Kinabalu. Di mana di Gunung Kinabalu? Kita telah lihat di Gunung Kinabalu ini. Okay. So kita telah perhatikan Gunung Kinabalu dan juga kita telah perhatikan jenis-jenis pokok tumbuhan yang terdapat di yang terdapat di kawasan-kawasan yang tertentu ini. Okey. Baik. Satu soalan nak tanya, iaitu di sekolah dah masuk bab ni belum? Di sekolah Baru kamu masuk. Baru masuk Ahmad Sulaiman. Okey. So dah habis? Oh, belum lagi. Okey, baru masuk. So bermakna di sini, okey, dengan adanya gambaran-gambaran yang cikgu bawa dalam kelas kamu ini, di mana gambaran berkaitan dengan hutan gunung, kemudian hutan paya, okey, hutan pantai, okey, jadi ini memberi gambaran kepada inilah dia hutan gunung. Cikgu asyik tak datang ya. Mungkin cikgu kamu menanda kot. Cikgu kamu menanda SPM kot. Mungkinlah. Mungkinlah. La ilaha illallah. Amira ke? Amira Sharafana ke? Adik saya Sulaiman. Oh ya ke? Jadi Amira lah ni. Okey. So kalau kita lihat itu yang kita telah pelajari berkaitan dengan bentuk muka bumi, iaitu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang berbeza kerana bentuk muka bumi, kerana saliran, kerana jenis tanah dan juga kerana iklim ataupun cuaca. Okey. Okey. So Airil mengadu hari tu siapkan kerja cikgu sampai 12 malam. Lepas tu cikgu tak datang. Okey. Tak apalah. Okey, kalau siapa yang buat homework, dia akan dapat kelebihan dia. Siapa yang tak buat, dia tak dapat. Fikir yang itu je. Jadi jangan kecewa lah. Jangan kecewa. Paling penting bersabar. Bersabar. Baik.
selain daripada tasik-tasik yang kita telah lihat tadi seperti tasik bera dan juga tasik cini, kita jangan lupa juga ya, kita ada juga tasik-tasik buatan, iaitu tasik-tasik buatan manusia. Seperti mana yang kalau kita lihat tasik-tasik buatan manusia tu adalah seperti di Selangor, okey, iaitu di kawasan, ya inilah dia. Okey, di kawasan mana ni? Inilah dikatakan sebagai empangan Sungai Selangor. Kalau kamu pernah pergi empangan Sungai Selangor, inilah dia, okey, kawasan yang telah manusia buat untuk apa? Untuk mengempang air dan untuk menjana kuasa hidroelektrik. Ya. Ya, betul Iskandar. Tasik bekas Lombong tu dikira sebagai tasik buatan. Yes. Ini okey, tasik di Sungai Selangor tasik Sungai Selangor, dan ini adalah buatan manusia. Kerana manusia mengempang tasik ini untuk mendapatkan air dan juga menjana kuasa hidroelektrik. Kalau kamu lihat di sini, inilah dikatakan sebagai dia punya empangan di mana air akan turun dan akan memusingkan turbin dia. So air ini bertakung ya sebenarnya. Air ini bertakung dan ini adalah dikatakan sebagai tasik buatan manusia. Selain daripada ini besar ni kalau kita lihat ni. Nampak ni. Okey, air ni akan turun ke bawah. Air ni akan turun ke bawah. Okey, dan ke Sungai Selangor. Ini Sungai Selangor bermula Sungai Selangor di sini. Okey, ini Sungai Selangor ni empangan dia. Okey. So ini adalah tasik buatan manusia. Tasik buatan manusia. Selain daripada ini, mungkin juga ada tasik buatan manusia yang lain, ada. Seperti mana yang ada di Kuala Lumpur. Okey, seperti di tasik mana? Okey, di kawasan Kuala Lumpur, iaitu di kawasan tasik di Titi Wangsa. Okey. Ini Sungai Batu, tasik buatan manusia juga ni. Okey. Dan mungkin yang terkenal ialah Taman Tasik Titi Wangsa yang ini. Yang berdekatan dengan rumah korang ni lah. Taman Tasik Titi Wangsa ni buatan manusia. Okey. Kalau kita lihat di sini, ini adalah Taman Tasik buatan manusia. Okey. Dan macam mana rupa bentuk dia? Inilah dia. Taman Tasik Titi Wangsa. Okey. Taman Tasik Titi Wangsa. So ini adalah tasik buatan manusia. Okey. Dan dia sebenarnya adalah bekas lombong. Ya, dia bekas lombong. Rasanya kat dalam ni ada banyak saluran-saluran pipe air. So kalau kita lihat yang ada yang panjang-panjang ni semua ni, ini saluran-saluran pipe air ni. Okey. Saluran-saluran pipe air. So ini Taman Tasik Titi Wangsa yang berhampiran dengan Kuala Lumpur. Okey. Biasa pergi. Biasa pergi tu dia. Kalau kita lihat, dia tertulis kat sini Taman Tasik Titi Wangsa. Ya, tak pernah pergi ya. So ini antara pembuktian yang berkaitan dengan okey. Tak ada. Yang ada airil ada. Kalau yang berjalan-jalan kat tepi, yang berdua-duaan tu semua kan, yang berjalan berdua-duaan tu, itu betul, tu ada. Itu ada. Itu buaya. Itu buaya. Yang lain tak ada. Yang betul-betulnya tak ada. Okay. Alright. So kita telah melihat tentang faktor-faktor
Okey, faktor-faktor faktor-faktor berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kenapa tumbuh-tumbuhan ini berbeza-beza? Kerana 4 faktor. Bentuk muka bumi, salirannya, iklimnya dan juga jenis tanah dia. Jadi itu yang kita dapat fahami. Okey. So tak apa. The next class nanti kita akan belajar 4.3 iaitu kepentingan dia, kepentingan jenis tumbuh-tumbuhan ni, apa kegunaan tumbuh-tumbuhan itu, dan kita akan mempelajari juga dan mungkin ada sedikit soalan yang mungkin kita akan buat pada next class. Okey. So sehingga itu kita akan jumpa lagi untuk next class. Take care guys. Okey. Take care dan assalamualaikum dan selamat berpuasa untuk semua para pelajar yang muslim. Okey. Assalamualaikum. Okey. Sama-sama Umi Sarah. Okey, bye. Ram. Okey, bye. Bye Ram. Okey, sama-sama Sarah. Okey, sama-sama Fatin. Ya, selamat menyambut Ramadan juga Iskandar. Ya.